bercakap tentang kerjasama industri automotif untuk melahirkan generasi celik transmisi. Ini juga merupakan antara kerjasama antara institusi pendidikan, khususnya institusi pendidikan politeknik bersama dengan penggiat-penggiat industri dan juga pakar-pakar dalam industri automotif. Untuk bercakap lebih lanjut, saya amat bersati untuk memperkenalkan yang berbahagia Dr. Azwin Nordin yang juga merupakan Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Engku Omar, dan juga bersama dengan saya Encik Muhammad Zaidi Muhammad Saudi, pakar automotif. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Encik Zaidi, apa khabar? Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami. Kita nak cakap tentang industri otomotif ini. Kita sedia maklum, industri otomotif ini mungkin dilihat pada perkembangannya di Malaysia sendiri, dia berkembang dengan pesat selepas penubuhan Proton dan juga penubuhan Pro 2, dan di peringkat antarabangsa juga sangat berkembang pesat dan juga pasarannya sangat luas. Ya, betul. Cuma apa yang penting apabila kita bercerita tentang kaedah ataupun silibus pembelajaran dan juga mungkin sijil pembelajaran yang menawarkan khusus kepada otomotif, di peringkat politeknik sendiri apa yang ditawarkan untuk kursus-kursus kejuruteraan mekanikal otomotif ini, Doktor? Okey, di peringkat politeknik, di Politeknik Engku Omar sendiri, di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, kita menawarkan 5 kursus secara general, iaitu Diploma Kejuruteraan Mekanikal AM, Diploma Kejuruteraan Mekanikal Automotif, Diploma Kejuruteraan Mekanikal Penyamanan Udara dan Penyejuk Bekuan, dan Diploma Kejuruteraan Mekanikal Diploma Kejuruteraan Mekatronik. Dan kita ada satu program ijazah, iaitu ijazah di dalam bidang supply chain management. Jadi tapi kita fokus kepada automotif, di mana dalam bidang automotif belajar didedahkan secara menyeluruh tentang sistem kenderaan. Jadi termasuklah sistem transmisi. Apa itu sistem transmisi? Itu mungkin kita kena rujuk kepada pakar. Ini persoalan yang boleh diajukan kepada mereka yang giat dalam industri, Encik Zaudi. Dalam bidang sebuah kenderaan tu banyak komponen-komponen yang kita ketahui lah, dari segi enjin, bidang aircon, bahagian wiring. Jadi yang sini kami lebih pada fokuskan pada satu bahagian, pada bahagian transmisi, atau bahasa dia orang panggil gearbox, kotak gear lah. Jadi bila kami tengok dari segi sini, banyak bila saya pun dulu adalah bekas pelajar Politeknik Engku Omar, dan kami banyak belajar dalam bidang otomotif ni keseluruhan. Jadi bila saya keluar daripada bidang otomotif ni, saya pergi satu platform lagi, bahagian khusus, bahagian membaiki transmisi. Bila saya tengok, bila saya mencuburi dalam bidang ni dah lebih kurang dalam fokus dalam lebih kurang 10 tahun, apa yang saya nampak, keperluan ni agak terdesak. Sebab kami kekurangan dari segi saya pemain dalam industri otomotif. Yang apa saya nampak sekarang ni, kekurangan tenaga mahir dalam bidang transmisi. Sedangkan permintaan untuk jangka masa sekarang dan akan datang semakin lama semakin diperlukan. Jadi kat sinilah saya nampak satu kolaborasi antara kami dengan Politeknik untuk menjadikan tenaga-tenaga mahir yang khusus bahagian transmisi untuk memenuhi permintaan pasaran sekarang ni. Jika kita tengok dari segi sekarang ni, banyak masalah-masalah yang timbul berkenaan dengan gearbox, berkenaan dengan transmisi. Itu saya nak tanya, sebab gearbox ni dia macam jantung bagi sebuah kenderaan, especially kalau gearbox yang datang daripada continental ataupun kenderaan-kenderaan continental yang banyak dikatakan ada masalah di Malaysia. Mungkin kita tak tahu faktor cuaca ke apakah, tapi dalam hal ini dengan kepakaran dalam bidang transmisi ini, adakah ia membolehkan masalah kenderaan-kenderaan yang diimport ataupun kenderaan yang dipasang siap di Malaysia boleh diatasi dengan kepakaran dalam transmisi? Kat sinilah bila kita yang untuk sedia maklum, transmisi kalau kata bahasa orang kata, kalau katakan gearbox rosak. Gearbox rosak adalah satu benda yang umum, tapi khusus kat mana point dia, dekat mana bahagian-bahagian yang berlakunya kerosakan. Kat sinilah kita kekurangan tenaga mahir untuk mengenal pasti punca kerosakan tu di mana. Jadi bila kita gunakan satu platform dengan kolaborasi benda ni, kita akan dapat lebih detailkan lagi untuk bahagian transmisi ni, supaya tenaga-tenaga mahir yang dikeluarkan tu akan dapat menyelesaikan masalah pengguna ni. Supaya bila kalau katakan transmisi rosak, gearbox rosak, kita tahu kat mana, adakah transmisi ni perlu diganti keseluruhan ataupun hanya parts ataupun komponen-komponen tertentu saja. Yang ini akan memudahkan ataupun bagi kita dapat menyenangkan
kembali kepada pengguna-pengguna di atas jalan raya ni. Okey. Jadi ini sebenarnya satu kita kata manfaat jugalah kerana kita boleh melahirkan tenaga kerja daripada peringkat tempatan sendiri. Cumanya apabila Politeknik Engku Omar memberikan penumpuan kepada aspek transmisi khususnya dalam kejuruteraan mekanikal otomotif ini, apakah ia juga melibatkan kepakaran, bukan sahaja kepakaran tempatan tetapi juga mungkin kepakaran penggiat-penggiat industri dan juga jenama-jenama terkemuka dari luar dan juga di peringkat tempatan sendiri. Okey, macam di Politeknik Engku Omar sendiri, pelajar di dalam diploma kejuruteraan mekanikal automotif. Sebenarnya pelajar kami, mereka tidak tahu apa yang berlaku di luar sana, apa industri perlukan. Tapi dengan adanya program pensyarah pelawat industri, di mana kita panggil industri datang ke Politeknik ataupun datang ke jabatan memberi pendedahan kepada pelajar kita supaya mereka nampak apa yang berlaku di sana, dan bila mereka keluar nanti mereka dapat tahu okey, kita kekurangan bila industri memerlukan kepakaran dalam bidang transmisi contohnya. Jadi mereka dah boleh tumpukan ataupun channelkan hala tuju ataupun kebolehpasaran mereka supaya memenuhi kehendak industri. Itu sebenarnya antara poin kita menjalinkan jalinan kolaborasi ni lah. Okey, dari segi bila kita dah ada jalinan kolaborasi dan pelajar kita telah didedahkan dengan transmisi ini sendiri, so maka insya-Allah kita membuka mata lagi industri-industri seperti yang terkemuka lah, bidang-bidang automotif yang lagi hebat ataupun yang memang dah sudah terkenal untuk untuk menceburi lagi bidang transmisi ni. Okey. Ini yang kita sedia maklum kerana kalau kita lihat kereta pun berevolusi. Ada kereta yang sudah sepenuhnya pintar, ada yang semi pintar, ada juga kereta yang boleh kita lihat boleh bergerak secara automatik. Jadi ini memerlukan satu kepakaran dalam bidang transmisi tentang evolusi kepada penciptaan dan juga pembinaan kereta. Bukan saja kita belajar tentang membaiki kereta, tetapi dari aspek asas pembinaan kereta itu juga perlu dipelajari. Jadi ini juga turut didedahkan dan diajar kepada para pelajar di Politeknik. Okey, untuk sedia maklum kita sekarang ni semakin lama kita teknologi semakin lama semakin hebat, semakin laju dengan adanya sekarang ni revolusi industri 4.0 sekarang ni. Apa yang kita sediakan platform ni, bagaimana kita nak mengejar supaya kita tak ketinggalan dalam teknologi yang terkini. Jadi kami sediakan satu platform ni yang kami fokus kepada transmisi. Teknologi terbaru dalam bidang transmisi ni semakin lama semakin hebat, semakin lama semakin canggih. Adakah kita boleh handle masalah yang akan berlaku akan datang? Jadi kalau kita tak fokus pada sesuatu bidang, macam contoh bidang otomotif secara umum, khusus adalah bidang transmisi. Jadi kita fokus pada bidang ni, kan kita kejar teknologi-teknologi yang akan keluar dan teknologi-teknologi yang baru yang sedia ada sekarang ni. Jadi kat sinilah kami perlukan satu tenaga mahir yang boleh bersama-sama kami mengejar teknologi yang berada sekarang ni. Bukan kita kata teknologi kat Malaysia je. Sebenarnya kita kena kejar teknologi yang berada di dunia. Sebab kalau kita dalam teknologi dalam bidang transmisi ni bukan sekadar kat Malaysia je kita kekangan tenaga mahir. Dekat negara luar pun sama juga. Kalau kat Malaysia ni kita cuma ada lebih kurang dalam 20% je tenaga mahir yang boleh settlekan masalah-masalah yang berlaku pada transmisi ni. Dekat luar pula kita hanya ada 30% je. Dekat negara asal, contoh macam kita negara jiran kita Brunei, Singapura, Thailand dan Indonesia. Mereka pun juga sekarang ni tengah mengalami masalah tenaga mahir dalam bidang transmisi. Jadi kita ambil kesempatan ni, kita ambil peluang ni. Jadikan pelajar-pelajar kita yang daripada kelulusan daripada Politek, daripada kolej-kolej lain untuk terus mereka mendalami ilmu transmisi. Itu peluang pekerjaan mereka bila keluar dari Politek ni. Selalunya kan kita selalu dengar kalau mengalami masalah gearbox ataupun transmisi, nak tak nak memang kena tukar the whole set lah. Tak ada cara lain dah. Nak repair pun memang agak susah dan agak payah kerana tak ada kepakaran. Jadi adakah dengan pembelajaran seperti ini membolehkan tidak perlu lagi untuk kita menukar set sepenuhnya, tetapi juga boleh memperbaiki apa yang rosak ataupun kerosakan kecil ataupun kerosakan minor saja. Ya, itu yang sebenarnya kita punya matlamat, antara matlamat kolaborasi kita ni lah. Jadi macam saya dah bincang dengan Cik Zaidi tadi, sebenarnya Cik Zaidi dia macam selebriti dalam bidang otomotif sebenarnya. Betul. Terkenal. Jadi kita cuba mengurangkan kos sebenarnya. Kita cuba mengurangkan kos. Macam Cik cakap tadi, kita terpaksa tukar the whole
The whole set. The whole set. So why not kita tukar apa yang rosak. Memang itulah. So pelajar kita sendiri pun mungkin perlu pendedahan seperti ini. Okey. Itu yang kami harapkanlah. Okey. Alang-alang dah ada peluang dengan Encik Zaidi ni, kita nak tanyalah apa masalah gearbox ataupun transmisi untuk especially khususnya kereta-kereta kita ada sekarang kalau dibandingkan mungkin kereta tempatan, kereta buatan Asia ataupun kereta-kereta buatan Eropah. Bagaimana kita nak sesuaikan dengan situasi pemanduan di Malaysia ketika ini? Okey, benda ni kita susah nak mengelakkan lah. Dari segi sebab saya nampak dari segi bila kami ada buat sedikit kajian, kami sedikit tanya pada pengguna-pengguna ni sendiri. Sebab kami nak tahu kat mana point, apa punca kerosakan. Sebenarnya kalau ikutkan pada kita cara pemanduan kita sendiri pun memberi kesan ataupun memberi jangka hayat. Adakah jangka hayat tu boleh dipanjangkan atau jangka hayat tu hanya mampu bertahan dalam masa 3-4 tahun. Dia bergantung kepada segi pemanduan kita. Pemanduan kita rakyat Malaysia. Dan satu lagi dari segi cuaca kita. Kalau kita ikutkan cuaca kita ni, panas dan lembap sepanjang tahun. Kepanasan tu yang kalau tengah hari memang betul-betul panas. Dengan ini pun dia boleh memberi kesan jangka hayat sesebuah sistem, termasuk bahagian sistem transmisi. Sebab sekarang ni bila kita tengok kita balik kepada revolusi industri, teknologi yang mengejar teknologi sekarang. Semakin canggih benda tu, semakin complicated. Semakin canggih benda tu, semakin mantap, padat. Jadi benda kat situ akan mengganggu juga dari segi jangka hayat. Kat sinilah kami banyak buat research dan sinilah kami banyak educate kepada pengguna-pengguna itu sendiri supaya mereka lebih alert, lebih mendapat info-info yang terkini berkenaan dengan penjagaan. Penjagaan tu servis. Bila masa nak servis. Kadang-kadang kita sebagai pengguna ni boleh bawa kereta tapi kita tak tahu. Dah servis ke? Bila masa nak servis ke? Adakah gearbox ni perlu diservis? Banyak benda-benda tu tak dapat info. Bukan main lenjan ya. Bukan main lenjan. Inilah. Jadi kat sinilah kami keluarkan dari segi pengetahuan, perkongsian kami lah untuk memudahkan cara sebenarnya. Bila kami dapat info, kami sampaikan kepada pengguna. Kami dapat info daripada luar negara. Jadi kami bawa balik ke Malaysia dan kami sampaikan kepada pengguna. Jadi kat sinilah dapat membantu knowledge, dapat membantu info-info kepada pengguna-pengguna kat Malaysia ni sendiri. Okey, inilah dia kalau kita berbalik kepada peluang pendidikan yang ditawarkan di bawah Politeknik sendiri, sudah pasti Politeknik menawarkan pendidikan formal untuk para pelajar ini mendapatkan kemahiran. Malah bukan saja untuk menceburi bidang pekerjaan tetapi peluang untuk melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi di Politeknik Ungku Omar ataupun Politeknik secara khususnya, apakah peluang-peluang yang boleh digarap ataupun boleh direbut oleh para pelajar yang berminat dalam industri otomotif, bukan saja di peringkat diploma tetapi mungkin ke peluang yang lebih tinggi. Ya. Jadi di peringkat Politeknik kami menyediakan tenaga mahir sebenarnya kepada bidang industri. Okey. Jadi dengan adanya perkongsian dalam bidang otomotif yang lebih spesifik iaitu dalam bidang transmisi kepada pelajar-pelajar Politeknik Omar, jadi mereka dah mula dapat membuka minda pelajar kita supaya mereka lebih fokus kepada bidang transmisi dan boleh diketengahkan ataupun dibawa ke peringkat yang lebih tinggi setanding dengan teknologi-teknologi yang bertaraf dunia pada hari ini yang kita boleh lihat. Okey, bukan saja di diploma tetapi ijazah juga boleh disambung. Ya, boleh disambung. Okey. Untuk menyertai Politeknik, syarat-syarat untuk SPM dan sebagainya bagaimana untuk? Okey, biasanya kita akan ambil lepasan SPM untuk masuk ke Politeknik dan ada syarat-syarat kemasukan yang mereka perlu fulfill lah sebelum mereka menyambung pelajaran di Politeknik. Okey, terima kasih diucapkan kepada doktor, terima kasih kepada Encik Zaidi atas penerangan dan juga perkongsian tersebut. Kita harapkan dengan kerjasama Politeknik dan juga pihak industri ataupun pihak pakar industri dapat melahirkan para pelajar yang cakna dan juga mahir dalam industri otomotif secara khususnya. Kita nak ke cerita pagi Negeri Sembilan untuk kita